Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai yang mendakwa bahawa PAS sekarang ini sedang berdepan dengan cabaran kemunculan ulama dan profesional. Ulama diwakili oleh Nasharuddin Mak Isa, manakala Datuk Usam Musa pula mewakili profesional yang ada di dalam PAS. Kewujudan aliran-aliran ini dikatakan banyak dipengaruhi dibentuk sikap mereka ini ekoran daripada trend laporan media arus perdana dan media-media baru. Untuk membincangkan tajuk ini dan untuk mengisi vacuum permasalahan ini, saya Zainal Fakar Yaakob cuba mendekati Ketua Pengarang Eksekutif Siasah Zulkifli Sulong dan Sub-Editor Malaysia Kini Fatih Aris Omar. Calon-calon yang bertanding diketahui lebih awal, maknanya diumumkan oleh Jawatankuasa Pemilihan lebih awal. Misalnya minggu lepas apabila tarikh tutupnya 25 hari bulan, 26 hari bulan telah diumumkan bahawa ini dia calon-calon yang akan bertanding. Jadi masa kempen tu agak panjang dalam kali ini. Jadi menyebabkan media tu ada masa yang agak panjang untuk berkempen untuk calon. Saya rasa ini fenomena biasa. Setiap kali ada pemilihan dalam parti-parti besar di Malaysia ini, orang ramai berminat untuk mengetahui. Cuma tahun ini sedikit berbeza kerana PAS dan sebagai satu parti gabungan dalam Pakatan Rakyat lebih berpengaruh. Jadi orang ingin mengetahui isu-isu yang dibincangkan. Saya rasa ini pertama kali PAS menghadapi satu suasana di mana kempen period agak panjang. Sebab selama ni kita tak tahu bilakah seorang calon tu nak bertanding ataupun tidak, sehinggalah pada hari bertanding itu sendiri. Orang ingin mengetahui lebih lanjut siapa yang memimpin PAS kali ini, kerana ini dianggap sebagai persiapan PAS untuk menguasai ataupun untuk berdepan dengan pilihan raya umum akan datang. Yang menarik dalam muktamar ke-35 kali ini ialah PAS itu sendiri telah mendapat laporan dan liputan yang sangat luar biasa, termasuk oleh media-media dekatan UMNO itu sendiri, sehingga akan wujud suatu kepercayaan bahawa UMNO telah pun berubah dan media-media mereka mula mengamalkan kebebasan dan bersedia untuk membuat liputan pada parti pembangkang seperti PAS itu sendiri. Sejauh mana benarnya berlaku sedemikian, sekali lagi kita mendekati dan mendengar telahan dan analisis oleh kedua-dua tetamu Kubik Media kita pada kali ini. Dan bagi saya itu sangat negatif kepada mana-mana pemimpin yang terpengaruh dengan kempen media yang dianggap musuh kepada PAS. So kalau orang yang cuma yang berbakit sekarang, adakah pengundi-pengundi ataupun wakilan disedar atau tidak dengan perkara ini? Sebab utusan daripada dulu sampai sekarang tidak pernah lekang bahawa mereka adalah musuh utama PAS, dan tidak pernah sekalipun mereka memuji PAS tu atas dasar kejujuran, tapi mesti ada udang sebalik batu. Ada andaian di dalam beberapa kelompok PAS misalnya apabila tiba-tiba ada pengutusan ataupun media arus perdana dilihat dekat dengan aliran tertentu, maka dia anggap menyokong mana-mana aliran, dan itu boleh jadi satu yang negatif dan tidak dikehendaki oleh calon itu sendiri. Kenapa media utusan misalnya dia membuka pada ruang kepada satu kumpulan saja? Kenapa misalnya satu aliran pemikiran saja dalam PAS yang dibuka ruang itu? Kenapa tidak buka ruang kepada semua? Bagilah laporan yang adil. Ketika setengah pihak diserang habis-habisan oleh utusan, setengah pihak lain pula dipuji habis-habisan oleh utusan. Kenapa bergabung itu? Adakah itu dikatakan keadilan ataukah itu dikatakan membebaskan media mereka? Saya percaya tidak. Saya rasa ini kita lihat dari dua penjuru lah. Pertama, sikap media terhadap PAS. Yang keduanya, sikap PAS terhadap media. Media arus perdana memang memberi perhatian isu-isu yang berlaku dalam PAS, tapi selalunya mereka kecenderungan memberi gambaran yang negatif secara umumnya kepada PAS. Kemunculan media-media baru seperti blog dari Maya, Malaysia Tinta, Malaysia Wave dan juga blog Malaysia Kita dikatakan turut menjuarai isu-isu sekitar PAS dan muktamar baru-baru ini, sehingga kan dikatakan mereka ini lebih jauh ke depan dalam mengamalkan trend laporan media. Mereka mengamalkan pelbagai trend-trend yang lebih baru seperti pembunuhan karakter ke atas calon-calon tertentu di dalam PAS kali ini. Mari kita lihat sekali lagi apa kata kedua-dua tetamu kita. Mereka setuju atau tidak dengan trend laporan media oleh blog-blog dan media baru ini? Saya rasa dia tidak menjadi masalah sebab
kalau blok itu menyerang seorang calon yang lain, blok yang orang calon yang diserang pun mempunyai kebebasan, mempunyai right, mempunyai hak yang sama juga untuk membuat blok dan menjawab perkara yang sama. Saya rasa ini agak-agak adil. PAS sendiri kena bersedia menerima fenomena ini, bagaimana juga Barisan Nasional UMNO ya berdepan dengan fenomena blok. Kita pun, saya rasa di Malaysia ni, kita ni dalam bahasa Inggeris sebut overrated, terlalu memandang terlalu tinggi pengaruh blok. Saya rasa tidak sebegitu tinggi. Kalau ada mungkin banding 10, 15, 20 tahun lepas ada impact media internet umumnya blok ataupun laman web di dalam pengaruh politik pilihan raya dan politik parti. Tetapi tidak sebagaimana yang digembar-gemburkan, kerana akses dunia internet ini kepada kumpulan sasar tertentu, kepada kumpulan umur tertentu, kepada kawasan geografi tertentu. Belum tentu politik ini dalam PAS itu diikuti dengan mendalam oleh perwakilan PAS. Kena ingat dalam PAS ini, awak tidak boleh menyerang terlalu berlebih-lebih. Bila you pergi pada over, ia akan negatif impact tu datang. Sebab orang PAS ni masih pegang pandangan-pandangan ulama-ulama mereka bahawa siapa yang nak suatu jawatan itu tidak layak untuk jawatan itu. Media di dalam blog ini berbeza. Itu sebagaimana sifat blog itu sendiri yang lebih bebas. Dia sebenarnya bukanlah media tradisional yang rasmi yang ada sidang pengarang. Dia hanya kan individu ataupun kumpulan kecil individu. Jadi mereka lebih bebas menyiarkan pandangan-pandangan politik di dalam PAS.